Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merabak syukur dengan limpah rahmatnya dapat kita sekali lagi berjumpa dalam sesi kuliah kita. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis yang ke-28 daripada kitab Sahih Bukhari yang masih lagi membincangkan bab iman. Sebelum ini hadis yang ke-7 menghuraikan berkenaan dengan sifat orang munafik. Dan kita sambung hari ini hadis yang ke-28. An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha iza tumina khana wa iza haddatha kadzaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara barang siapa terdapat pada dirinya keempat-empatnya, lengkap 4 perkara ni, itulah dia orang munafik yang sesungguhnya. Dan barang siapa terdapat padanya satu perkara saja, maka ia termasuk munafik juga hingga ditinggalkannya sifat yang satu itu. Pertama, bila dipercayai dia khianat. Bila bercakap dia dusta. Bila berjanji dia mungkir. Bila ia bermusuhan ia sangat jahat. Jadi tuan-tuan, kita biasa mendengar hadis 3 sifat munafik. Bila bercakap dusta, berjanji mungkir, bila diberi amanah dipercayai dia khianat. Dalam hadis ini ditambah satu lagi, bila dia bermusuhan dia sangat jahat. Jadi ini 4 sifat orang munafik yang kita perlu hindari lah. Kepercayaan orang kepada kita, kepercayaan anak, kepercayaan pasangan, ini sangat perlu untuk dipelihara. Maksudnya apabila kita ni pegang satu amanah, orang percayalah dengan kita. Sama amanah itu nampak besar ke, nampak kecil ke. Kalau dekat surau ni, amanah pengurusinya, amanah imamnya, amanah bilalnya, amanah syiaknya, amanah semualah, bendaharinya apa semua tu, amanah amilnya, amanah semua itu adalah amanah-amanah yang perlu kita laksanakan. Jangan dikhianati amanah itu. Jangan ada kepentingan diri sehingga mengambil keuntungan tertentu dengan cara yang tak betul ke umpamanya kan. Yang itu
jangan kita hianatilah. Ya. Yang kedua, janganlah kita temberang, suka tipu. Ha? Kadang cakap dengan anak ni temberang. Nanti apa? Cerita pun benda-benda temberang. Dulu ayah, oi, bukan main. Ya? Walhal tak ada pun. Ya? Jadi jangan temberang, jangan tipu. Ya? Ini kan kadang orang cakap je, tahu dah dia tipu, kan? 5 perkara dia cakap, 7 tipu. Dahsyat tak dahsyat kan? Bukan 5 perkara dia cakap, 3 tipu kan? Nak kata memang tak boleh percaya lah kalau dia. Ya? Itu sifat munafik. Ya? Mungkir janji, ini satu lagi. Banyak orang janji tak ditepati. Ya? Janji nak bayar hutang, tak bayar-bayar hutang. Janji nak tolong, tak tolong-tolong. Janji nak apa tak tahu lah. Ya? Jadi bila janji tu mesti diusahakan untuk ditepati. Kalau tak boleh ditepati, kena maklum awal. Kan? Janji nak kuliah tak datang. Ya? Jadi diusahakan. Kalau dah tak boleh tu, kena bagi tahu lah. Kan? Ataupun bila kita berselisih faham. Ya? Kita ni nak merajuk ke nak apa, Nabi kata jangan lebih 3 hari. Ya? Maknanya nak berasa hati tu boleh jugalah berasa hati ni kan. Bila ada sesuatu perkara tu Allah geramnya kan. Tak nak cakap sekejap. Ya? 3 hari cukup sebenarnya, jangan lebih. Ya? Kalau sampai sebulan tak nak bercakap pun. Ya? Tapi yang bagusnya pergi surau jugalah. Seorang sana. Katanya kan. Bagus juga pergi surau tu. Tapi yang sampai tak boleh nak jumpa ni, yang ni kena jangan teruk sangat. Kadang-kadang bila orang bermusuh ni, ungkit tu. Daripada kecil dulu tu, ungkit lagi. Kan? Ya? Nabi kata ada golongan isteri yang bila suaminya buat salah tu, dia marah suami macam suami tak pernah berjasa lah. Begitu kan. Jadi maknanya kita ni, ya, bila waktu berselisih tu, kalau ada benda-benda yang tak elok ke, jangan buka pekung orang lah, terdiam aja gitu. Ya, tu sifat munafik yang perlu dihindari. Ya. Okay, kita pergi kepada hadis yang ke-29. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW sabda, barang siapa melakukan solat di malam Al-Qadar, ya, malam Qadar ini kebetulan ni nak masuk Ramadan ni, ya. Maka malam Qadar ni adalah satu malam yang berlaku dalam bulan Ramadan yang Allah rahsiakan malamnya. Ya. Tetapi diberi kelebihan yang begitu hebat. Dalam hadis ini, barang siapa yang solat di malam Qadar kerana iman dan ikhlas, ya, solatnya itu penuh keimanan, penuh keikhlasan, nescaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita tarawih di setiap malam bulan Ramadan, pasti kita dapatlah solat itu. Cuma kita solat itu, kita usahakan penuh keimanan, penuh keikhlasan dalam solat malam kita itu. Ya, kerana tarawih itu sebahagian daripada solat malam lah. Sebab tu kita ni hari-hari kena usahakan solat isyak berjamaah, solat subuh berjamaah. Supaya kita dapat seperti sembahyang sepanjang malam. Jadi bulan Ramadan lagi lah kan. Maknanya isyak berjamaah ditambahlah dengan tarawih berjamaah. Jadi subuh pula berjamaah. Jadi kalau tiap-tiap malam
kita sembahyang tarawih, maka pastilah dapat malam Al-Qadar itu. Kerana para ulama ijma' bahawa malam Qadar itu berlaku tiap-tiap tahun, bukan sekali dalam zaman Nabi saja, kan. Cuma malamnya itu tak tahu bila, ya. Walaupun Nabi kata biasanya 10 malam yang akhir. Manalah tahu tahun ni malam pertama, kita pun tak tahu juga, kan. Ya, ataupun malam kedua boleh jadi kerana Nabi kata biasanya 10 malam yang akhir, ya. Jadi kita usahakan tuan-tuan, ya, untuk bangun malam. Bukan sahaja pada malam Qadar lah sebenarnya. Pada tiap-tiap malam. Tadi ada orang jumpa dengan saya, Ustaz, saya nak sembahyang witir 3 rakaat, tiap malam masih berat lah. 1 rakaat boleh tak? Boleh 1 rakaat. Jangan setengah rakaat je. 1 rakaat boleh. Kan? 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 13 boleh. 13 taklah, kata dia. 3 pun rasa berat. Dia tak apalah, kalau 3 seberat, 1 dulu. Kan? Yang penting bangun malam. Sama ada sebelum tidur nak apa ni? Nak witir ke, bangun tidur nak witir ke, bangunnya tak apa. Bangun malam. Kerana banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menjelaskan supaya bangun sembahyang malam. Ya, ini adalah hadis ini. Kalau kita dapat bangun pada malam Qadar, Allah akan ampunkan dosa kita yang lalu. Dalam hidup ni tuan, perkara yang paling penting Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dah mati besok, itulah yang sebenarnya pengharapan daripada manusia ni, Allah ampunkan dosa. Waktu tu tak fikirlah dulu hidup kaya ke miskin ke susah ke senang ke apa, dapat beli tu tak boleh beli. Dia tak ada yang tu. Bila mati tu, pengharapannya adalah pengampunan daripada Allah. Jadi untuk dapat pengampunan itu, Allah buka seluas-luasnya, di antaranya malam Qadar inilah, ya. Okey. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an arji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahunna jannah walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah summa uhya summa qtalu summa uhya summa qtalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW sabda, Allah mengembirakan hati orang yang berperang fi sabilillah, yaitu orang yang berperang semata-mata kerana iman pada Allah dan Rasulnya, bahawa ia akan kembali membawa kemenangan dan harta rampasan atau mati dan dimasukkan ke dalam syurga. Andai kata tidaklah akan menyulitkan umatku, nescaya aku selalu ikut berperang. Aku ingin mati, terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup kembali dan terbunuh, hidup lagi, terbunuh lagi. Nabi kata, kalau boleh, memang semua peperangan tu dia nak pergi. Tapi Nabi pergi tak pergi ni berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi tak pergi semua perang. Ya. Jadi kita jangan pula ada kata, oh ada perang tentu Nabi tak pergi ni, lari dia perang. Tak. Ya. Kerana ada keperluan itu. Bahkan dalam Quran pun disebut, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kena ada satu kumpulan orang yang tak pergi perang, belajar. Waktu orang lain pergi perang, dia belajar. Bila orang yang perang balik, dia mengajar balik ilmu-ilmu tu kepada orang yang pergi perang tadi. Ya. Tapi nak ceritanya dalam hadis ini, dalam bab iman, bahawa jihad fi sabilillah, mati dalam medan perang itu satu tuntutan. Tapi sebahagian ulama juga membahaskan, tak bolehlah kita pergi perang tu dengan niat nak mati. Kita pergi perang mesti kena niat menang. Kalau terbunuh, syahid.
Tapi kalau semua orang pergi perang niatnya nak mati, pergi biar aku kena tembak. Buat apa? Kalah lah. Karena tujuan perang tu nak menegakkan kalimat Allah. Nak menegakkan kalimat Allah, kena menang dalam peperangan. Niatnya mesti berperang, nak menang. Kemudian tiba-tiba mati. Syahidlah dia. Ya. Sebab itu orang yang pergi berperang imanan, dengan penuh keimanan, ikhlas pada Allah dan Rasulnya untuk menegakkan kalimat Allah, nak menang tadi. Kalau dia mati, Allah masukkan dia dalam syurga. Ya. Kalau dia menang, balik dapat rampasan. Ya. Saya teringat kisah seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad. Sa'ad ni dia orang kulit hitam lah. Dia ni pinang anak dara. Tak diterima lah nak kahwin ni, tak ada siapa nak kahwin lagi. Sampai dia keluar ucapan orang kecewa lah. Dia duduk sebelah Nabi, dia kata, ni lebih kurang lah. Dia kata, ya Rasulullah, agaknya orang hitam macam aku ni tak masuk syurga agaknya. Jadi Nabi, kenapa perah sangat ni? Dia kata, yalah, pinang banyak orang tak nak kahwin dengan aku. Macam itulah lebih kurang. Jadi Nabi kata, oh nak kahwin, pergilah pinang Atikah tu, kata dia. Oh dia pun pergilah rumah Atikah, jumpa dengan bapa Atikah. Dia pun cerita, Rasulullah suruh aku datang ni untuk meminang Atikah. Jadi bapa Atikah ni ingat nak pinang untuk Nabi. Happy lah dia kan, anak-anak kahwin dengan Nabi ni. Jadi kata Nabi suruh pinang untuk aku, kata kan. Jadi bapa Atikah ni bila dengar untuk dia, dah tahu dia ni kulit hitam miskin pula tu. Oh tak bagi lah. Katanya dibawakan parang, katanya kita bawa pedang. Jadi dia pun lari kan. Bila dia lari, si Atikah ni dia dengar yang saat ni datang Nabi perintah untuk pinang dia. Jadi dia kata kat bapak dia, kan yang suruh tu Nabi. Bila Nabi suruh, kena ikut. Kan? Ini bagus orang yang beriman ni kan. Dia, Nabi suruh, kena ikut lah. Dia tak adalah bagus ya. Dah lah orang hitam. Ni orang beriman bagus. Jadi macam tersedarlah bapak dia ni. Bila tersedar bapak dia ni, dia pun kejarlah balik si Sa'ad tu. Sa'ad nampak lagi laju lah dia lari kan. Jumpa balik dengan Nabi kan. Kemudian bapak si Atikah ni pun sampai. Kata minta maaf lah ya Rasulullah tadi. Emosi sikit lah kan. Tanya balik, betul ke kau yang suruh Sa'ad ni pinang anak aku? Nabi kata ya. Dia kata Atikah pun dah setuju, kata dia kan. Bila dah setuju, nikahkan terus lah. Nikah. Dah nikah tu, Nabi tanya Sa'ad ni. Nabi tanya Sa'ad, ada tak apa-apa nak bagi hadiah dekat isteri ni? Tak ada, kata dia. Tak ada apa pun. Nabi kata pergi jumpalah dengan Umar, pinjamlah 300 dengan dia. Pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf, pinjamlah 300 dengan dia. Belilah hadiah untuk isteri. Jadi dia pun jumpalah. Jumpa Umar dulu, tak silap saya. Dia kata Nabi suruh datang, suruh pinjam. Sahabat ni bila Nabi suruh, pergi. Dengar pula Nabi yang suruh, kena bagi. Kan? Jadi dia tanya, nak buat apa? Baru kahwin. Okay. Suruh pinjam berapa? 300. Ni 300 ambil, tak payah pulang. Hadiah kahwin. Bila jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, 300 tu dah cukup dah. Jumpa Abdul Rahman bin Auf, dia kata, Nabi suruh pinjam, tapi Umar dah bagi dah. Nabi suruh pinjam berapa? 300. Kenapa? Nak kahwin. Bagi lagi. Dapat 600. Jadi tengah pilih-pilih nak beli apa ni, hadiah ni, tiba-tiba panggilan jihad datang. Panggilan jihad untuk pergi perang. Datang.
Dia kata, ada apa nih semua lari-lari ni kan? Perang. Nabi panggil untuk perang. Dia lupa kat isteri dia. Dia pergi beli kuda, beli pedang, pergi perang. Tapi lambat sikit lah. Nabi tengok siapa pula yang lambat ni kan. Tapi dah tutup semua kan. Tak nampak. Dan bila perang ni, Sa'ad memang ke depan. Memang nampak ketokohan dia tu lah. Akhirnya dia mati dalam perang tu. Ya? Jadi bila habis perang, Nabi cari lah. Siapa tadi yang macam hero betul lah. Di depan, yang hebat sangat. Bila Nabi buka topeng dia, Sa'ad. Allah. Nah, Nabi macam kecewa lah. Kemudian Nabi senyum. Dan Nabi berpaling. Jadi sahabat pun tanya lah. Ya Rasulullah, tadi nampak frust. Lepas tu nampak senyum, gembira. Lepas tu kau berpaling. Kenapa ya Rasulullah ya? Nabi kata bila aku tengok je Sa'ad, kesian. Dah lah nak kahwin tak kahwin-kahwin. Lepas kahwin tak sempat jumpa isteri. Matilah dia. Kan? Habis yang kau senyum, aku senyum sebab nampak bidadari berlari-lari mengejar Sa'ad. Nampak orang mati syahid ni kan, bidadari berlari-lari mengejar Sa'ad. Lepas tu yang kau paling muka tu, bidadari lari laju sangat, terselak-selak kain dia, jadi aku paling tempat lain. Kalau kita bukan bidadari pun, Ustaz kata sekali. Tak kelip tu. Kalau kelip dah tak boleh katanya. Ya. Jadi tuan-tuan balik kepada hadis tadi bahawa berperang pada jalan Allah itu. Ya. Kita janganlah mengimpikan negara kita perang, tetapi bila berlaku peperangan di negara-negara umat Islam yang tertindas dan sebagainya, kita sekurang-kurangnya doa dan juga usahakanlah apa yang boleh diusahakan dengan kadar masing-masing ya. Okey. Terus hadis yang ke-31. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dia kebetulan ya nak Ramadan ni, hadis-hadis pasal Ramadan lah pula ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah bersabda, siapa yang menegakkan solat di bulan Ramadan kerana iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Kalau hadis yang ke-29 tadi lebih khusus malam Al-Qadar. Tapi hadis ini lebih umum. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan solat di bulan Ramadan. Ya. Jadi menghidupkan Ramadan ini ya, satu daripadanya dengan solat-solat sunat lah. Jadi harapnya kita dapat menambah solat-solat sunat kita di waktu bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau sekarang lepas Isyak kita sunat Ba'diyah umpamanya. Ramadan nanti Ba'diyah tu janganlah tinggal. Janganlah lepas Isyak terus tarawih je. Ba'diyah lah. Kalau sekarang kita lepas sembahyang zikir, zikirnya janganlah ditinggal. Ini banyaknya zikirnya ditinggal, ganti terus dengan sembahyang tarawih. Tarawih lah itu sebagai tambahan. Ya. Jadi kalau lepas sembahyang sekurang-kurangnya kita dengan istighfarnya, dengan la ilaha illallah wa la syarikalah berapa kali, kemudian dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, itu janganlah ditinggal. Tapi banyaknya kita tinggal yang itu. Ayat kursinya pun tinggal. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah terus doa. Rugi. Ya, saya istilahkan rugi. Kerana zikir-zikir itu besar pahalanya. Antaranya ayat kursi itu. Barang siapa yang setiap kali lepas sembahyang baca ayat kursi, Nabi kata sebenarnya masuk syurga dah orang. Cuma belum mati aja. Kan? Jadi kalau ayat kursi kita tinggal lepas sembahyang untuk sembahyang tarawih, saya tak kata lah tak boleh, tapi rugi. Jadi contohnya kita lepas sembahyang terus baca surah Al-Mulk, rugi. Baca Al-Mulknya tak rugi, tinggalkan zikirnya itu yang rugi. Jadi lepas sembahyang baca dulu zikirnya, kemudian sambunglah tambahannya surah Al-Mulk umpamanya kan, ya.
Begitu juga dengan doa-doa. Doa ni dia ibadah yang cukup besar walaupun sikit. Kadang-kadang Allah tak bagi hidayah pada orang untuk berdoa. Pas mayang lari, umpamanya kan. Rugi. Rugi besar. Bahkan kalau tak doa tu sebab rasa sombong, kemurkaan. Orang yang tak nak doa ni dimurkai. Jadi kita kena selalu doa. Dia Allah ni bukan macam orang. Orang hari-hari kita minta jemu dia. Kan? Sekali minta tolong, tolong. Hari-hari minta tolong. Allah tak macam tu. Kita minta-minta. Kalau kita tak minta tu Allah kata sombong no, tak minta dengan aku. Dia begitu. Kita minta. Mintalah apa pun walaupun hati kita ni kadang-kadang rasa minta macam ni boleh dapat ke, kan? Minta dengan Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Banyak tuan kalau nak tengok contoh-contoh orang yang minta penuh yakin. Kak Miru ni pun ada beberapa orang jumpa dengan saya. Ya. Antara benda yang saya teringat sangat ada seorang ni. Dia dulu mudanya kuat isap rokok. Nak berhenti isap rokok ni tak boleh. Sampai dah tua ni, punyalah semangat nak berhenti lawan, sakit. Bila berhenti isap rokok tu sakit. Jumpa arwah Dr. Samiran. Kenal kan Samiran arwahnya. Saya dulu isap rokok ni. Bila berhenti ni keluar macam kudis butuh, gatal habis satu badan. Dr. Samiran kata, cuba isap rokok balik, kata dia. Niat berubat lah, isap baik pula tu. Gatalnya tu. Bulan Ramadan je dia berhenti lagi. 3 bulan lepas tu dah sekat dari haji keluar balik gatalnya tu. Sampai dia nangis-nangis lah. Kenapa tak boleh nak berhenti isap rokok? Akhirnya bulan Ramadan tu sepanjang bulan doanya satu je. Ya Allah, aku nak berhenti rokok. Kenapa kau tak bagi? Lepas tu barulah, lepas munajat sebulan tu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas tu dia cerita dengan saya. Saya ni Ustaz, berhenti rokok ni sebab doa pula. Lepas tu dia kata, ikhlasnya doa tu, minta apa dapat lah. Nak pergi haji. Doa, dah pencen, duit tak ada. Tiba-tiba bekas majikannya datang. Engkau belum pergi haji kan? Belum. Tak nak pergi? Nak juga, tapi duit tak ada. Pergilah aku bayarkan. Suami isteri pergi haji free. 2 tahun lepas tu doa lagi lah, dah teringin nak pergi umrah ke. Tiba-tiba kawan dia pergi haji dulu, telefon. Aku nak bawa staf aku 40 orang pergi umrah, ada seorang tak boleh pergi, nak ikut? Kata dia. Oh ya, nak pergi. Kan? Lepas tu dia jumpa dengan saya. Ustaz tak nak pergi haji ke? Ya nak. Doa lah Ustaz. Dia pula cakap kat saya betul. Doa Ustaz, saya doa aja. Kan? Doa dapatlah pergi. Alhamdulillah lah kan. Tapi yang saya pelik sekali, memang saya tak terfikir langsung bila saya pergi kat Madinah tu. Dan kat Madinah ni tahulah masjidnya besar. Bila kita ke dalam masjid batal, aduh nak pergi wuduk tu kan. Belah bawah wuduk naik lagi kan. Penat rasanya. Jadi kita dengan kawan lah, nak itikaf lama sangat pun tak boleh lah. Diajak kentut. Doa lah biar jangan kentut. Allah, aku tak terfikir pula nak doa biar jangan kentut. Tapi lepas tu bila doa tu, iktikaf daripada asar sampai isyak boleh. Tak kentut pun. Walhal selalu bagi kuliah ni kentut je kan. Begilah. Sebab kita ni tak boleh tahan kentut. Makro tahan kentut kan. Jadi itu pun orang doa. Supaya nak mudah kan dalam ibadah. Dan kita pun tak terfikir, ya Allah doa jangan kentut. Jadi kalau dia bermanfaat lah, kita nak lah dia sakit kan. Artinya doa minta lah Tuhan dengan Allah Ta'ala yang baik-baik. Ya? Minta yang baik-baik. Itu satu ibadah. Apatah lagi bulan Ramadan. Ya? Jadi hidupkan Ramadan itu dengan diantaranya solat. Dan hadis yang ke-32, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas,
diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi ini untunglah bagi mereka yang masih boleh berpuasa. Ya. Bagi yang dah tak boleh puasa, puasa menyebabkan sakit dan sebagainya, dibayarlah fidyahnya dan sebagainya lah. Tapi yang masih boleh berpuasa, puasalah dengan penuh keikhlasan. Ya. Okey. Kemudian hadis yang ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa syai'um minad dulja." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya agama Islam itu ringan. Barang siapa memperberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agamanya. Maknanya orang yang memberatkan agama ni, dia jadi lemah dalam beribadah, dalam beramal. Bukan saja amal ibadahnya berat, bahkan amal ibadat yang ringan pun dia tak akan sanggup mengerjakannya. Umpamanya kalau seorang tu terus menerus solat saja, badannya pun akan jadi lemah. Dia tidak akan dapat mencari nafkah hidup dan sebagainya. Jadi agama ni benda yang mudah. Tapi bukanlah boleh bermudah-mudah. Maknanya bila kita cerita agama, bukan suruh berhenti kerja. Tak, kerja-kerja. Ibadah khusus, ibadah khusus. Ibadah umum, ibadah umum. Cari nafkah, cari nafkah. Ya? Jadi setengah orang ni dia memberatkan agamanya. Contohnya, sembahyang mesti nak baca panjang aja. Kan? Jadi berdasarkan kemampuan lah. Puasa umpamanya sampai tak larat-larat. Kan? Masalah kita ni bukan tak larat, tak puasa. Jangan bulan Ramadan tak puasa sudah. Ya? Jadi agama ni benda ringan. Oleh kerana itu, kerjakanlah agama itu menurut semestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah kerana akan beroleh pahala. Dan beribadatlah, mohonlah pertolongan Allah pada waktu pagi, petang dan sebahagian daripada malam. Ya? Jadi maknanya waktu sembahyang, macam mana nak rasa seronok sembahyang? Kan? Rasa banyaknya ganjaran, rasa Allah merahmati, jangan rasa beban. Kan? Kenapa bila pergi apa? Pergi main ke rasa seronok? Sebab kita tak rasa dia beban, kita rasa dia benda menyeronokkan. Sebab tu bagi orang yang pergi umrah, elok je pukul 3 pagi bangun. Kan? Terus kiam sampai subuh, nanti balik mungkin kailulah sekejap, pergi lagi, elok je. Semangatnya tu. Balik tak datang surau. Umpamanya lah kan. Masih pergi tu semangatnya tu kan. Saya tak kata sesiapa ni, saya kata Wah Ipin datang. Jadi maknanya semangat tu, seronok kan. Dan cuba cari keseronokan tu dalam ibadah. Contoh. Katalah nak puasa ni. Apa yang menyebabkan kita seronok nak masuk puasa ni? Kalau rasa seronok dengan baju baru, beli baju baru, beli jubah baru. Nak Ramadan ni jubah baru. Jadi mungkin tarawihnya pakai baju baru. Kalau itu rasa seronok lah. Mungkin pakai songkok baru, mungkin pakai apalah kan. Ataupun kalau kat rumah tu rasa nak bangun malam, nak sujud lama-lama, rasa tak ni. Kalau perlu pasang aircon, dia pasang aircon lah. Umpamanya bilik bayangnya. Contoh lah kan. Mungkin sejadahnya nak yang Mekah punya ke, nak yang Turki punya ke. Apa yang menyebabkan kita seronok dalam nak beribadat tu? Katalah nak baca Quran ni, semangat baru, beli Quran barulah umpamanya. Jadi Quran baru ni kita pun letak target
habis puasa ni habis. Contohnya lah. Kan? Jadi apa yang menyebabkan kita seronok nak ibadah tu, cuba kita penuhi. Asyik belajar nak makan aja umpamanya kan. Habis saja kan, makan ya habis lah. Tapi makan lah kan. Kejap-kejap makan sana, kejap-kejap makan sini, sekali makan sekian ringgit. Cuba cari apa yang menyebabkan seronoknya nak ibadah tu tadi. Ya. Katalah tahun ni nak target, oh sembahyang malam ni nak baca ayat Quran contohnya kan. Tapi nak buka pegang. Best kalau ada tiang macam ni. Belilah tiang macam ni satu. Tak. Anak saya belikan satu. Ni ya, ayat tak apal-apal. Nak baca panjang-panjang tak berapa hafal lah ni. Belikan satu. Nanti letak Quran besar. Jadi letak kat payah tu. Bolehlah nak kiam. Satu malam satu juzuk ke. Kan. Jadi bila kita jadi imam tu, nah kau dah beli kan, bayanglah belakang, biar ayah sembahyang lama sikit, ada kawan. Kan. Jadi, apa yang seronok dalam kita nak beribadah tadi, ya, kita cuba penuhi yang itu. Supaya kita rasa lebih seronok dalam ibadah kita lah. Kan. Yang akhirnya, pasti kalau orang tu ikhlas, pasti lebih seronok lagi lah kan, dalam ibadah itu, merasa dekat dengan Allah dan sebagainya. Okey, kita hari ini sempat sampai hadis yang ke-33 ya. Jadi insya-Allah ada rezeki kita akan sambung lagi lah hadis-hadis yang seterusnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kan? Kita sambung dengan tasbih kafarah dan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.